Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya Buma Wen dalam berita edisi Rabu 22 April. Sarawak merekodkan satu lagi kes kematian semalam, jadikan jumlah keseluruhan kes kematian adalah 15 kes. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan mangsa ke-15 kes kematian itu adalah seorang lelaki berumur 69 tahun. Dato' Amar Douglas Ugah menambah kes mula sakit pada 3 April lepas dan dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak HUS pada 6 April. Keputusan sampel kes pada 7 April adalah positif COVID-19. Kes tidak mempunyai sejarah kontak kepada mana-mana kes positif COVID-19 yang dikenal pasti setakat ini. Jelasnya, 22 lagi kes baru positif COVID-19 direkodkan menjadikan jumlah bilangan kes di Sarawak adalah sebanyak 436 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lalu. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media perkembangan COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching semalam. Dalam pada itu, JPBN Sarawak membenarkan kedai menjual barangan plastik, bahan-bahan membuat kuih dibuka 2 kali seminggu iaitu pada hari Rabu dan Jumaat dari pukul 7 pagi hingga 7 petang. Dalam sidang media yang sama, Dato' Amar Douglas Ugambas mendedahkan kerajaan negeri dalam perancangan untuk menambah jumlah katil di hospital bagi merawat pesakit COVID-19. Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, usaha ini sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang situasi secara berkesan seperti yang dilaksanakan negara-negara lain dalam berdepan wabak itu. So we follow the way they are preparing. And one of the way we have to prepare ourselves is to have sufficient hospital bed. Dalam sidang media yang sama, beliau memberitahu setakat ini bekalan peralatan pelindungan diri PPE untuk petugas Barisan Hadapan di negeri ini adalah mencukupi untuk tempoh sebulan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, bekalan PPE yang menelan kos berjumlah 6.5 juta ringgit telah diterima. Malah sebagai tambahan, kerajaan membelanjakan sejumlah 7 juta ringgit lagi untuk menempah PPE sebagai bekalan tambahan. Dalam pada itu, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX telah menyerahkan sumbangan cek berjumlah RM10,000 kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Sumbangan itu bagi membantu JPBN Sarawak dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Turut sama membantu memberi sumbangan 9 kesatuan di bawah gabungan CNS, antaranya Kesatuan Pembantu Makmal Negeri Sarawak, Kesatuan Guru Bumiputra Negeri Sarawak dan Kesatuan Inspektor Kesihatan Negeri Sarawak. Sumbangan disampaikan oleh pengerusi QPEX Sarawak Ahmad Mali kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Ipeh Honjowik di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching. Menjelang bulan Ramadan yang bakal tiba, Menteri Muda Pemodanan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, semua bekalan keperluan asas di Limbang adalah mencukupi. Perkara itu dijamin sendiri oleh kementerian berkaitan. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah, selain bekalan makanan, barangan dan peralatan kesihatan seperti penutup hidung dan mulut juga mencukupi meskipun mendapat permintaan tinggi ketika ini. Termasuk untuk bulan Ramadan, untuk gawai raya, untuk raya. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan penutup hidung dan mulut kepada ketua-ketua masyarakat di Pejabat Residen bahagian Limbang. Sebanyak 43 klinik di bahagian Miri termasuk 26 klinik di kawasan pedalaman Baram menerima sumbangan topeng muka daripada kumpulan syarikat Samling. Selain itu, 8 klinik pedalaman di daerah lawas juga turut mendapat manfaat hasil sumbangan tersebut. Tim Baram menerusi satu kenyataan akhbar menyifatkan bantuan ini sebagai sebahagian daripada usaha kolektif dalam mengekalkan Baram sebagai zon hijau bebas dari COVID-19. Dalam pada itu, Tim Baram turut memohon kepada syarikat dan organisasi lain untuk terus bekerjasama dengan kerajaan dalam membantu komuniti Baram dan komuniti terpencil lain yang benar-benar memerlukan pertolongan bagi menghadapi penularan COVID-19 ini.
Sumbangan boleh dibuat kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri yang diketuai oleh Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin bersama pejabat residen Bahagian Miri sebagai sekretariat. Tim baram terdiri daripada Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak merangkap Adun Mulu Datuk Gerawat Gala, Menteri Muda Kerajaan Tempatan merangkap Adun Marudi Datuk Dr. Penguang Manggil, Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau dan Adun Telang Usan Dennis Ngau. Dua pertubuhan peladang kawasan PPK di bahagian Betong terlibat dalam pemasaran lambakan hasil pertanian dengan mengadakan program jualan terus dari ladang di Bandar Baharu Betong. Program sehari itu merupakan kerjasama Jabatan Pertanian Bahagian Betong dengan PPK Seribas dan PPK Kelakar. Menerusi program itu, harga yang ditawarkan adalah lebih murah berbanding harga pasaran. Dan termasuk sekali kita jual adalah beras daripada petani lah. Beras ni kita ambil daripada petani di Lubuk Nimbong dan kita bungkus untuk jual di sinilah. Kita jual dengan harga borong bagi memudahkan pada para penduduk di sekitar untuk membeli produk di sinilah. Program tersebut bertujuan membantu petani yang berdepan masalah memasarkan hasil pertanian susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jika kita dapati ada masih banyak lagi lambakan-lambakan hasil pertanian yang telah dikeluarkan oleh petani, kita akan masih menjalankan program seperti ini. Kita juga ingin melihat sambutan. Kalau sambutan daripada pengguna bagus, kita akan usahakan lagi. Sebab tidak ramai penjual-penjual yang ada di pasar tamu yang berjual. Kita mengharapkan penjualan-penjualan seperti ini diteruskan walaupun dalam tempoh PKP ini dan seterusnya selepas habis tamat tempoh PKP. Antara produk pertanian yang dijual pada program tersebut ialah nanas, beras wangi, bajong, gula apung, tembikai, labu manis, jagung, limau madu dan cili. Dalam pada itu, langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 tetap diberi keutamaan dengan pengunjung dikehendaki mematuhi penjarakan sosial selain pemeriksaan suhu badan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bahagian Mukah semalam mengagihkan lebih 200 penutup hidung dan mulut bagi penduduk yang berbaris di luar Bank Simpanan Nasional BSN Mukah. Menurut Timbalan Residen Mukah, Abdullah Halim Abdullah, langkah pengagihan segera itu dibuat kerana kebanyakan mereka yang datang ke bank itu tidak memakai penutup hidung dan mulut. Abdul Halim menjelaskan kebanyakan yang datang ke bank itu adalah mereka yang menerima bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS yang tidak mempunyai akaun bank. Dalam pada itu, beliau mendedahkan pihaknya ada berbincang dengan wakil BSN Mukah untuk memperkenal sistem penunaian BKSS berjadual mengikut daerah-daerah bagi membolehkan situasi lebih terkawal. Jelasnya, ramai yang berurusan ke BSN Mukah datang dari daerah sekitar seperti Matu dan Daro selain kawasan Mukah sendiri. Beliau yang dihubungi pemberita RTM memberitahu pihaknya kini sedang mengumpul data penerima BKSS dari setiap daerah sekitar Mukah bagi tujuan tersebut. Penerima BKSS yang mempunyai akaun simpanan bank telah menerima bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam akaun simpanan secara bulanan sebanyak RM250 bagi tempoh 6 bulan bermula 15 April hingga 15 September nanti. Bagi yang tidak mempunyai akaun bank berdaftar dengan LHDN, bayaran tunai boleh dituntut dari mana-mana cawangan BSN berhampiran dengan mengemukakan kad pengenalan dan akan dibayar dalam 2 fasa iaitu pada 17 April dan 17 Julai. Dalam berdepan situasi getir penularan pandemik COVID-19, pihak Tabung Darah Hospital Umum Sarawak menerusi kenyataan di laman Facebooknya BBHUS menghargai jasa insan bernama Ang Yuk Lok, 57 tahun, yang telah menderma darah secara konsisten setakat ini. Sehubungan itu, BBHUS menyarankan orang ramai untuk mencontohi jejak langkah Ang Yulok dan boleh merujuk kriteria penderma yang disediakan di laman Facebook itu. Pihak BBHUS menggalakkan orang ramai khasnya untuk menderma darah bagi menampung bekalan darah lebih-lebih lagi ketika menghadapi situasi COVID-19 ini. Ang Yulok memiliki darah jenis A dan telah menderma sebanyak 187 kali sejak tahun 1990. 7 individu termasuk 3 wanita warga tempatan berumur 25 hingga 27 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah ditahan dalam serbuan di sebuah hotel di Park City Commercial Square, Bintulu, Jumaat lepas.
Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili dalam satu kenyataan berkata, serbuan menerusi COVID-19 itu diketuai Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ASP Johnny James Bujang bersama sepasukan polis dari IPD Bintulu. Dalam serbuan ke atas 2 buah bilik di hotel berkenaan pada pukul 10.15 malam, polis turut menemui dadah jenis ganja seberat 15.74 gram dan syabu seberat 1.02 gram. Kesemua suspek yang tidak mempunyai pekerjaan tetap itu tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Salah seorang suspek yang ditahan merupakan penghantar makanan bermotosikal. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes itu turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang jika sabit kesalahan denda tidak lebih RM5,000 dan pengawasan 2 tahun. Semua suspek akan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Bintulu hari ini. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Setia bersama kami di RTM, jenama media diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, saya Bumawen. Salam hormat dan jumpa lagi.